Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya lagi Syarul di Asset Gallery. Baiklah, so konten saya pada kali ini adalah berkenaan dengan Design to Code of Practice. Okey, iaitu berkenaan dengan bending reinforcement. So sila kekal bersama saya hingga ke akhir channel dan stay tune. Baiklah, di sini kita ada example of bending reinforcement calculation di mana gambar rajah yang ada di sini adalah berkaitan dengan satu struktur beam. Okey, di sini juga telah diberikan pelbagai jenis informasi yang diperlukan untuk kita design kita punya bending reinforcement, iaitu seperti yang dalam kita tengok gambar rajah ni, lidah beam ni telah diberi nilai B dia sebanyak 150 mm, manakala dia telah beri nilai H sebanyak 450 mm. Selain itu, dia telah memberikan nilai diameter bar sebanyak 20 mm, diameter link 10 mm, design life 50 tahun, fire resistance sebanyak 90 minit, exposure class XC1, characteristic of steel FYK iaitu 500 Newton per mm², dan juga FYK sebanyak 500 Newton per mm² bagi link. Ada beza sikit di sini, iaitu di sini untuk bar dan sini untuk link. Alright, dan seterusnya diberi nilai FCK sebanyak 20 Newton per mm². Baik, dalam soalan ini dia minta kita untuk mencari antara tiga benda yang paling penting ataupun yang paling utama sekali, iaitu berkaitan dengan nominal cover for the structure. And then dia minta kita cari effective depth for the structure, and then last sekali dia minta kita cari area of reinforcement, di mana dia minta kita check sekali adakah ia cukup untuk control cracking. Baik, ini adalah satu contoh di mana ini adalah rumus-rumus yang diberikan kepada kamu semua untuk mencari nilai bending reinforcement. Boleh refer pada rumus-rumus ini untuk meneruskan pengiraan, dan sekiranya tiada info diberi, kena rujuk semula pada gambar rajah soalan yang telah diberi, kerana kadang-kadang soalan dia banyak memberikan info pada gambar rajah, tak semestinya pada ayat-ayat yang diberikan. Baiklah, seterusnya kita pergi pada pengiraan untuk mencari nominal cover. Baik, antara info-info yang telah diberikan, kita kena tahu untuk mencari nominal cover dia mempunyai 3 part, di mana kita kena cari, iaitu sekali berkaitan dengan simin bond. Yang kedua diminta kita cari berkaitan dengan simin durability. Dan yang ketiga, last sekali diminta kita cari simin bagi fire. So saya teruskan untuk mencari simin bond. Untuk mencari simin bond, kita akan refer pada table 1 ini, di mana untuk mencari simin bond bagi soalan yang telah diberikan ini, kita boleh rujuk pada table 1 untuk mencari simin bond ataupun simin B. Alright, di mana kita akan pilih di antara dua benda ni, selalunya kita akan pilih bahagian separated. Okey, bahagian separated di mana kita nak tengok dari segi arrangement of bar dia, adakah ianya separated ataupun bundle. So kalau kita tengok daripada gambar rajah ni, kita dah tahu bahawa diameter bar kita ni dalam bentuk separated. So untuk mencari nilai simin bond, kita dah tahulah nilainya adalah merujuk kepada diameter of bar. So di sini kita dah tahu dah jawapan dia, iaitu merujuk pada diameter bar yang telah diberikan, iaitu 20 mm. So dekat sini kita dah tahulah nilai simin bond kita dah mempunyai jawapan sebanyak 20 mm bagi simin bond. Seterusnya kita akan cari kepada yang kedua, iaitu berkaitan dengan simin durability, di mana simin durability ini kita akan refer pada table 2. Okey, kat sini dia telah berikan, dalam table ini telah diberikan structure class dan juga dia punya exposure class. Dalam soalan, kita refer balik pada dalam soalan. Okey, kalau kita tengok balik, dia bagi exposure class dah ada XC1. So kita tengok pada table, kita dah ada XC1 di sini. Alright, so kalau ikutkan, kita kena refer XC1 yang ni lah. Okay, kita akan ikut yang ni.
Manakala untuk structure class, okay, dalam structure class ni kita kena tahu, okay, structure class S1, S2 sampai S6. Okay, so sekarang ni dalam soalan tidak diberikan structure class yang mana, tapi dia bagi info dekat sini design life sebanyak 50 tahun. Okay, kalau kita baca balik info di bawah ni, the recommended structure class design working life for 50 years is S4. Okay, di mana kalau untuk 50 tahun dia dah cadangkan menggunakan structure class S4. Okay, jika kita rujuk pada table ini, kita dah tahulah nilai untuk semen durability kita adalah 15 mm. So dekat sini jawapan kita adalah 15 mm. Dan kita dah jumpa dua-dua jawapan bagi semen bond dan durability. So seterusnya kita akan cari untuk semen fire. Okay, untuk cari semen fire kita akan refer kepada table ini. Okay, untuk mencari table ini kita memerlukan nilai-nilai yang penting. Contohnya kalau kita tengok kat sini, dia minta kita cari standard fire resistant. Okay, untuk mencari standard fire resistant kita kena tahu nilai yang mana kita perlu pakai. Alright, dekat sini dalam soalan telah diberikan fire resistance sebanyak 90 magnet dan kita boleh refer pada table ini. Okay, kita dah tahu nilai ini kita dah dapat. And then kalau kita tengok standard fire resistant, apa lagi yang diperlukan iaitu B min. B min ni adalah kita rujuk kepada nilai B dalam soalan. Alright, dalam soalan kita dah ada B min dan nilai dia adalah sepanjang ini. Alright, so dalam soalan kita ini, selalunya soalan akan minta kamu untuk membuat simply supported beam untuk simple one. So dalam soalan ni kita just ambil untuk simply supported beam dan kita tengok daripada B dia adalah 150. Alright, so nilai A yang kita boleh dapat adalah sebanyak 55 mm. Alright, so kat sini saya akan tulis dulu info berkaitan yang kita dah dapat, iaitu nilai A bersama dengan 55 mm. Dan selanjutnya kita baca nota di bawah ni. Alright, so untuk mencari nilai ASD, dia telah beritahu kat situ ASD should be ASD sama dengan A tambah dengan 10 mm. Alright, so dia dah bagi info ASD bersamaan dengan A tambah dengan 10 mm. So nilai ASD akan menjadi nilai A 55 dan kita tambah dengan 10, dia akan jadi 65 mm. Okay, so ini tak habis lagi, kita belum cari lagi untuk semen fire. Alright, so untuk mencari semen fire, rumus saya akan berikan di sini iaitu nilai untuk semen fire adalah ASD. Kita akan tolakkan dengan diameter bar bahagi 2 dan kita tolakkan dengan diameter link. Alright, so ASD kita dah dapat iaitu sebanyak 65 mm dan kita tolakkan dengan diameter bar iaitu 20. Okay, 20 bahagi dengan 2 dan kita tolakkan dengan diameter link iaitu sebanyak 10 mm. Dan kita dapat jumlah dia total adalah, okay, kalau kita tolakkan kat sini, ini akan jadi 10. Alright, saya akan dapat 45 mm. Okay, so kat sini kita dah tengoklah, kita dah ada 3 nilai yang kita dah dapat tadi, iaitu kita dah tahu nilai semen kita tadi. Okay, untuk mencari nilai semen tadi, kita akan pilih antara tiga-tiga yang tertinggi. Okay, kita akan tengok pilih yang tertinggi, iaitu kalau kita tengok balik pada semen bond tadi kita ada 20, semen durability kita ada 15, manakala untuk semen fire kita ada 45 mm. Di antara ketiga-tiga tadi, semen fire merupakan yang paling tertinggi. Okay, so untuk mencari nominal cover rumus dia adalah sinom bersamaan dengan semen tambah dengan theta C def, di mana theta C def ni adalah 10 mm. Baiklah, so kita akan kira balik untuk sinom bagi soalan ini adalah sinom dia bersamaan dengan semen ni adalah nilai yang tertinggi tadi antara 3, semen bond, semen durability dan semen fire. So kita akan select yang paling tinggi iaitu semen fire, di mana nilainya adalah 45 mm dan kita tambah dengan theta C def sebanyak 10 mm. And then kita akan dapat nilai sinom ni adalah sebanyak 55 mm. So ini adalah jawapan bagi soalan nominal cover.
Okey, seterusnya kita akan pergi soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan effective depth. Merujuk pada soalan ni, kita dah tahu bahawa nilai beam ni telah diberikan nilai B dan juga nilai H. Seperti yang kita tahu, nilai D merupakan nilai daripada atas sampai ke di titik tengah kita punya bar ni, di mana kita akan rujuk rumus dia, iaitu D bersamaan dengan H. Kita akan tolak dengan sinom yang kita cari tadi, kita akan tolak dengan diameter link dan kita tolak dengan diameter bar. Okey, dalam kita punya structure beam ni akan ada besi link dan juga ada diameter bar. So seterusnya kita akan kira nilai untuk mendapatkan nilai effective depth dia. Okey, di mana nilai D bersama dengan nilai H, iaitu total H adalah 450. Okey, 450. Kita akan tolakkan dengan nilai sinom yang kita dapat tadi, iaitu 55. Kita tolakkan diameter link, iaitu sebanyak 10, dan tolak dengan diameter bar 20 bagi 2. Okey, dekat sini kita akan dapat nilai dia sebanyak 375 mm. Itu untuk D. So dekat sini jawapan untuk D kita dah dapat, iaitu jumlahnya adalah 375 mm. Dan kita boleh proceed untuk soalan yang seterusnya, di mana kita diminta untuk mencari area of reinforcement, dan dia minta kita cek adakah ia cukup untuk kontrol kita punya cracking. Okay. Jika kita rujuk pada soalan kita, pada rumus kita tadi, kita tahu dalam soalan selalunya diberi nilai-nilai untuk kita cari nilai K ni. Okay. Nilai K selalunya kita akan carilah. Okay, di mana nilai momen ni pun kita akan cari dulu. Sekiranya tak diberi, contohnya macam dalam soalan, tidak diberi pun nilai momen, sebab bila kita nak tahu nilai momen ni, kita akan kira dia punya nilai shear dan juga nilai momen. Okay, di mana untuk mendapatkan nilai momen kita akan kira W, okay, design load. Tapi dalam soalan tak diberi. Okay, kita nampak ada sedikit trik dalam soalan ni, dan kita rujuk balik dengan soalan kita tadi. Okay. Dalam soalan memang tak diberikan apa-apa info berkenaan dengan nak mencari design load ini. Okay. Tetapi kita boleh tengok balik soalan. Dia dah bagi dah kita struktur soalan ini. Dalam soalan ni kita dah tahu dah apa yang kita nak cari. Okay. Untuk mencari nilai Z, okay, ia juga memerlukan nilai K. So K kita tak ada lagi. Dan untuk mencari nilai area of reinforcement bagi tension reinforcement bagi ES required. Okay, ES required ni pun memerlukan M. Alright, so dalam soalan tak diberi pun nilai-nilai design load, nilai GK, QK dan lain-lainnya tak diberi. Tapi dalam soalan ni juga dia dah trik kita untuk cari nilai ES required berdasarkan soalan. So macam mana nak dapat? Okay, caranya adalah kita rujuk pada gambar rajah ini. Okay, dia telah beri kita sebanyak diameter bar bersaiz 20 mm. Okay, kalau kita rujuk pada gambar rajah, kita dah tengok dah. Ada dua batang besi di sini. Apa yang boleh saya simpulkan adalah kita menggunakan besi bar 2H20. Okay, 2H20. Dan jika kita rujuk dalam table 6. Okay, dalam table 6 ni telah diberikan kepada kamu semua. Okay, table 6 ni merupakan cross sectional area according to size and number of bar. Okay, bila kita rujuk table ini dan kita tengok balik saiz besi yang kita dapat tadi, dua batang besi, okay, bersaiz 20. Okay, nilai AS yang di required, okay, kat sini dia dah bagi tahu awak nilai AS required dia telah diberi siap-siap, okay, iaitu bersamaan dengan 629 mm². Okay, so kita dah tahu dah nilai ES required telah diberikan dan kita dah ada pun nilainya, iaitu sebanyak 629. Settle bagi soalan yang ni. Soalnya kita nak cari apa? ES min. Okay, ES min. ES required kita dah settle. Seterusnya kita akan cari nilai ES min. Okay, untuk mencari nilai ES min, okay, kalau kita tengok dalam rumus ni, semua kita dah ada. Nilai FYK kita dah ada, nilai BD semua kita dah ada. Cuma nilai FCTM kita tak ada lagi. So daripada nilai FCTM ni kita rujuk pada rumus di bawah ni, iaitu nilai FCTM
bersamaan dengan 0.3 FCK kuasa 2/3. Okey. So kita terus masukkan nilai-nilai yang telah diberikan daripada soalan. Okay, nilai FCK telah diberi iaitu 20 Newton per mm square. Okay. And then kita darabkan dengan 2/3. Okay. So dekat sini kita akan dapat nilainya sebanyak 2.2. Okay. Kita akan kira kita dapat 2.2 di sini. Dan terus kita masukkan dalam rumus AS min. So kita boleh kira nilai AS min direct, di mana nilai AS min adalah 0.26 dalam kurungan FCTM bahagikan dengan FYK dan darab dengan BD. Untuk AS min, nilai yang kita kira ini mestilah lebih besar daripada nilai minimum dia, iaitu 0.0013 BD. Sekiranya nilai yang kita dapat nanti, okay, kita kena kira dulu bahagian yang dalam ni. Okay, kita kira nilai yang dalam ni, kita tinggalkan equation ni dalam bentuk BD, ataupun kita tinggalkan jawapan kita dalam bentuk BD. Dan sekiranya nilai BD kita lagi besar daripada nilai 0.03, so dia okey lah, memang sesuai untuk kita gunakan lah. Kita terus kira 0.26 bandingan, okay, dalam kurungan 2.2 bahagikan dengan nilai FYK. FYK untuk steel. Okay. Kita kena tengok, sebab sekarang ni kita kira untuk area reinforcement untuk bar. So kita akan guna 500. Okay, kita bagikan dengan 500. Dan kita darabkan dengan BD. So yang ni kita tinggalkan dalam bentuk BD dan mestilah nilai ni lagi besar daripada nilai 0.013. Okay, so kita kira kita akan dapat nilai dia sebanyak 0.0011 BD. Okay, kalau kita tengok balik 0.001 BD ni, nilainya adalah lebih besar ke lebih kecil? Okay, kalau kita tengok balik soalan ni, lebih besar ke lebih kecil? Okay, kalau kita tengok balik, nilai ni adalah lebih kecil. Okay, lebih kecil daripada nilai 0.0013 BD. Alright, sekiranya nilai dia lebih kecil daripada nilai 0.013 BD, kita akan menggunakan nilai yang ini sebagai nilai AS min kita yang terbaru. So nilai AS min kita adalah 0.0013 BD. Dekat sini barulah kita masukkan nilai dia, iaitu nilai dia 0.0013. B kita dia dah tahu dah, tadi kat sini B kita 150. Dan D kita tadi, pastikan kita cari balik nilai D tadi. Pastikan kita menggunakan nilai D yang betul lah, iaitu 375 yang kita kira tadi. Okay, 375. Dan kita kira dapat berapa nilai dia. Okay, kita akan dapat nilai dia sebanyak 73.125. Okay, AS min dalam bentuk mm square. So kita dah settle bahagian AS min. Seterusnya kita akan kira berkaitan dengan maximum area of reinforcement untuk AS max pula. Okay, kita dah settle untuk AS required, kita dah settle untuk AS min, dan kita nak kira pula nilai AS max. Alright, so nak mencari nilai AS max adalah sama dengan 0.04 AC, di mana nilai AC ni adalah nilai area of concrete ataupun area kita punya beam ni lah. Okay, so kita akan darabkan B darab dengan H. Alright, so kita akan terus direct 0.04 darab dengan B kita 150 darabkan dengan 450. Okey, dekat sini kita akan dapat nilai dia sebanyak Okey, kita tengok balik nilainya, iaitu 2700 mm square. Okey, so dekat sini kita dah dapat nilai AS max. Okey, kalau kita tengok balik dalam kita punya rumus tadi, semuanya kita dah
kira. Alright, so daripada nilai-nilai ni kita nak check adakah ianya cukup untuk control cracking. Okay, macam mana kita nak check adalah kita kena tahu nilai ES min, ES minimum yang kita kira tadi untuk checking cracking ya. Okay, ES min mestilah lebih kecil daripada nilai ES required. Okay, dan nilai ES required kita mestilah lebih kecil daripada nilai ES max. Okay, so dekat sini kita dah tengok tadi nilai ES min yang kita kira tadi iaitu dapat 73.125. Dan nilai ES required kita tadi dapat 69 mm2. Dan kita dapat nilai ES max iaitu 2700 mm2. So kalau kita tengok sini, ia memenuhi syarat-syarat yang kita nak tadi. Dan nilai ini adalah adequate. Okay, cukup untuk control cracking. Alright. So kita dah menjawab ketiga-tiga soalan tadi. Dan ini adalah contoh bagi pengiraan bending reinforcement. Okay, so saya harap perkongsian saya kali ini dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan pada kamu semua untuk mengira bending reinforcement. Okay, kalau kita rujuk balik pada soalan, kita kena tahulah nilai-nilai yang kita cari ini mestilah berpandukan dengan kita punya rumus. Okay, so saya harap perkongsian saya ini bermanfaat kepada semua dan boleh sharekan pada kawan-kawan. Dan saya akhiri dengan sekian, terima kasih.